in Malaysia as well as C Nation. Okay, Nguyen, we might gonna call you next time. Thank you so much for supporting us. Abang Jamal, how are you today? Alhamdulillah, sehat Zik. Sehat-sehat hotai macam ni lah Okay, he looks fine and good and healthy. Alright. So, Abang Jamal, apa Ya topik saya. kita? What is our topic for today? Okey, hari ini macam minggu lepas Zik ada satu lagi informasi terkini iaitu kata orang satu platform untuk kepada newbie-newbie Hmm. uh, rakan-rakan yang ingin buat DTB. So we have one platform, one new platform. Okay, if your friend Nguyen or another people from our C Nation family, okay, if you want to know where to modify your bike in Malaysia, and we might gonna go into Vietnam later on in the future, okay, so that we gonna give option to people around you or around us where to convert your bike into big bike concept. Okay, so Abang Jamal, what is so Ya. special today? Last week we have already reviewed our Repsol, Winner X Repsol. Kita dah review Repsol kita. So minggu ni apa yang kita akan review? Kita reveal pula kali ni. Okey, kalau minggu lepas kita menceritakan spek-spek bangsawan Zik. Hmm. Banyak kawan-kawan tanya, oh itu memang agak di luar jangkauan lah. Yeah, betul. Okey. Hari ini tetamu yang kita nak panggil ni bukan kaleng-kaleng tetamu. So this is not a normal person for us to like. Yes. Oh, Dia dah okay. lama buat GTB ni. So Tapi konsep street bike. So today, guys, those who doesn't know what is Abang Jamal is talking about, we are talking about someone who can actually do this big bike concept. Okay, what we call it in Philippines, in Vietnam, in Thailand, atau saudara kita di Indonesia kita panggil tayar besar ya. Okay, nah, okay, Bayar gede. nah, ban besar, ban besar. Okay, so yeah, so Abang Jamal, can you tell us a bit about this brother? I heard that he's doing street cup, right? Street cup. Yeah, betul. Street Cup ni lahirnya sebelum adanya generasi baru fenomena Y, Betul. GTB. Yes, yes. Okey, Street Cup ni daripada motor-motor yang kata orang berisi buruk, contohnya macam Honda C70. Hmm. C70 tu kata orang dulu dah timbang kati lah, tapi this brother, kita punya tetamu undang ni, dia memang genius. Kreatif and inovatif. Dia buat balik, rebuild balik motor tu jadi Street Cup. Yes. So our brothers and sister from Thailand, Vietnam, Philippines, we're talking about a person here who can create from a C70 bike, turn it into a big bike concept with a big bike engine. So I saw his modification last time, which is very cool. If you know C70, where the Japanese use during wartime, where they come to Malaysia, they use that bike, if I'm not mistaken. He turned it into a big bike concept with the engine as well. Okay, I think he used CB4 engine. Kan Abang Jamal, dia pakai engine CB4. Ya, CV4. Mungkin kita boleh display gambar dia nanti dekat skrin. Oi, ya. Sekejap bang, Abang Jamal, kita baca komen. Ada yang komen? Ada orang cakap kita cakap sendiri tadi. Maaf lah geng. Kita memang kadang-kadang suka cakap sendiri tadi. Okay. Okay, clear. Alright. Okay. So Nguyen, if you have any question that you want to ask us, you can just ask us. You can translate. You are really good in using Google Translation just now. That is very, very good. I can't speak Vietnam, but I can just speak in English, explain to you, or maybe I can type it down for you in translation. Okay. So yeah. Salam dari Sabah, Borneo, Hafiz. Ya, ni geng Tawau ni. Yang tahu, Abang yeah. Jamal, kita boleh bawa scenery sana juga, Abang Jamal. InsyaAllah suatu hari kita akan sampai ke sana. Maybe kita akan panggil Hafiz nanti untuk Okey. kita punya interview. Okay? So, Zik, rasanya kita jangan buang masa Zik. Kita Okay. panggil tetamu kita yang special ni. alright. So,
Abang Roy dah ready. Mari kita pergi. Oh, tu dia. Studio baru. Okay, kita dalam studio baru. Alright, we are in a new studio. Okay, so Abang Jamal, Nguyen cakap awak sangat kacak Jamaluddin. Thank you. You are so handsome. Wow. Jejak idaman ni, bahaya ni Abang Jamal. Nanti kita boleh bagi satu stiker pada ke. Okay. We're gonna give you some gift, Nguyen, alright? As a present. Abang Jamal is so touched with your word. Okay, you call him so handsome. We're gonna give you some gift. Okay, kita fokus pada agenda kita hari ni, Zik. Okay, so alright. Kalau korang boleh tengok dekat atas pentas kita ni, kita ada beberapa biji motor. Okay, so daripada C70 yang kita cakap, tu dia Abang Roy kita. Okay, C70 yang dia dah buat. Okay, that is the C70 that he modified. Okay, so that is the 70 that he modified. One of the C70, he has modified a lot of C70. Dia dah modified banyak C70. Orang kata C70 ni macam petik jari je lah bagi dia. Ya, Baroy kan? Okay. Yang penting Zik, daripada besi buruk, jadi barang yang berharga tu. Betul. Yes, it's true. Okay, Assalamualaikum dari GTB Wilayah Persekutuan Labuan. Ayarul, good job. Thank you so much support kita orang. Okay, and then kita ada, ni yang paling latest, Abang Jamal. Ni, kita punya Y Saiyan ni. Complete bike. Daripada SBK Abang Roy, betul? Betul. Itu memang complete set. Semua fully daripada SBK. Alright. So, harga dia nanti kita bincang lah. Tapi sebelum kita start. Okay, Zik. Abang Jamal. Sebelum kita start, kita ada satu motor kat sini untuk dijual. Okay, a bike for sale. Haziq Ashraf. Waalaikumsalam. Okay, a bike for sale. Okay, bike motor ni daripada kawan kita. Dia nak jual. Okay. So dia GTB, konsep GTB, spek 66. Dah siap jet dah. Korang tinggal bawa je. Inner carbon Abang Jamal. Mudguard carbon. Brembo ori. Okay, dah pakai dry clutch. Kita boleh tengok dekat situ. Exhaust dia Rock 1. Okay, harga dia open Harga dia open 18k, ada gula-gula. Ada gula-gula Zik ada gula-gula. Gula-gula dia racing suit. Okay. Lagi satu Zik saya nak tambah Zik. Apa dia? Motor yang nak fosil ni bukan daripada kaleng-kaleng punya bikers. Betul. Dia tuner tau. Ya, tuner Matlin daripada Batu Cave. So dia daripada Batu Cave. Siapa-siapa nak try, siapa-siapa nak try, boleh contact nombor kita sediakan. Nampak tak tulisan kuning tu yang bergerak-gerak tu? Korang baca semua info kat situ, nombor semua dekat situ, korang message je dia. Senang. Okay. Alright, sorry Abang Roy, kita kena bantu kawan kita kat sini. Okay. So, tanpa membuang masa Zik. Yes. Assalamualaikum semua kepada warga-warga GTB, GTK dan semua peminat-peminat pemotoran sama ada di Malaysia, di Indonesia, in Thailand and also in Vietnam. Alright, welcome to Sembang Kencang volume number 2. Okay, bersama saya ni adalah tetamu khas yang saya canang-canangkan tadi. Bukan kaleng-kaleng punya mekanik. Dia dah berkecimpung dalam arena custom bike ni daripada tahun 2013 kalau tak silap. Maka lahirlah Street Cup C70. Okay. To all our friend from Vietnam, this is Roy. Okay, he's been in bike customization, garage, mechanic for from 2013. So it's around 8 years now. Okay, so he is one of the we call it pioneer in Malaysia lah. Okay, to customize bike from C70 up until Sniper, Exciter, Y15 in Malaysia, what we call it. Okay, so yeah, Abang Jamal, let's go. Okay, Cik Roy, kawan-kawan kita nak tanyalah, boleh tak Cik Roy perkenalkan diri lebih detail, nama, asal dari mana? Senang kalau nak conversation nanti nak tanya rujuk sesuatu ke? Okey, Assalamualaikum semua view-view kita. Nama saya Muhammad Asrul bin Sulaiman lah. Nama biasa orang panggil nama Roy.
Nama Facebook saya seram sikit lah, pengurus jenazah. Saya berasal dari Kampung Delik, Kelang, Selangor. Kampung Delik sih. Tak jauh dengan kampung tu. Itulah. Saya duduk Datang Panjang, rumah mak kat Datang Panjang ni. Saya orang Kelang kan. Tapi tak sampai boleh datang. Jauh ni. Okay. To all our friends, okay, he's from Kelang, Selangor. Okay, one of the state in Malaysia. And it's actually quite near from my house, from my mom house. I actually asked a few friends. I have one C70 last time. Saya ada C70 yang saya nak buat street cup. I want to create my own street cup. So I asked my friend. Oh, and then they say there's one in Kampung Delik. I was wondering siapa orang ni? Last hari ni saya berjumpa dengan dia. Okay. Dekat je. Dekat je. Itu namanya tak kenal maka tak cinta, Zik. Betul. Okay, seterusnya Encik Roy. Ya, saya. Mengusahakan bengkel ni sekadar minat ataupun menjadi pendapatan utama Encik Roy sekarang ni? Okay, dia bermula daripada minat dah. Kita minat pada motor custom ni sejak tahun 2013 lah. Asal kita minat tu nampak daripada Google lah. Kita search benda lain, kita nampak satu motor yang menarik dan kita nak benda tu ada depan mata. Dan kita pun buatlah motor tu. Dan terhasil lah motor pertama custom saya ialah motor street car. Yang C70 tu? Apa dia? Okay. Yang C70 tu lah yang street car tu Ya, C70 tu saya jadikan street car. So he started with by looking at a picture, and then he's like, oh my god, this is so nice. I want to try to build it up myself. So after that, he tried to build it up. That is when the street cup, concept, C70 big bike concept appear in front of him by himself, created by himself. Alright, okay, Abang Jamal, you can continue. Okay. Hai Abang Idola. Masih menabung nanti kita jumpa Abang Roy. Ada orang nak menabung tu, jumpa Abang Roy. Boleh menabung dulu. Okay. Itu future customer tu, Zik. Okay, seterusnya Encik Roy bagaimana Encik Roy dapat ilham dari segi teknik untuk pembuatan custom motor ni? Kita ni dapat ilham ni sebenarnya daripada kawan-kawan jugalah. Kita kongsi-kongsi pendapat. Kita kongsi pendapat nak buat sesuatu motor tu gempak. So bila kita ni banyak idea ni, senang lah. Itu benda tu jadi ilham lah. Dan benda tu pun kita buat, kita tak tahu, kita tanya kawan-kawan lain. Kita tanya kawan-kawan lain. So nama kita bersatu dengan kawan tu, jadi terhasillah benda tu minat. Dan ilham. So he share his idea with his friend, how to create this, how to create that, how to do this, how to do that. He share with his friend. Okay, I know his friend. One of his friend is in Banting. Okay, he's in here as well. Okay, so he share his idea. That is when he grew. Okay, from a beginner into a professional now, right? Okay, so daripada beginner sampailah professional. Okay. Abang Jamal? Okay. Seterusnya Zik Ini memang soalan biasa orang akan tanya. Betul. Okay, bila sebut GTB ni, dia orang kata mahal. Yes. Mahal kenapa dia mahal, Roy? Okay, dia mahal ni sebab kita kena tengok supplier atau seller yang jual barang yang kita nak tu. Kadang-kadang seller dia main harga tinggi. Orang kata harga bangsawan lah. Kita kena tanya poket kita lah. Macam mana modal kita. Nak ke barang bangsawan tu atau kita nak yang bawah sekilo bajet. Model macam bangsawan ni Aprilia, Ducati, Yamaha, Agusta, Caliper Brembo, Arm S1K, RS V4. Senang kata motor latest lah. Tapi sebenarnya kita ada je bajet untuk bawah low bajet dengan barang SBK juga kita pakai. Kita pakai barang motor macam zaman era 90-an lah. Bila motor lama-lama sikit lah. Macam contoh kita ada motor Honda daripada CBR, CB4, CBR 900,
Suzuki GSX-R atau model Kawasaki contoh, macam-macam Yasik Z8. Banyak je model-model yang dah tayar tu dah besar. Sebab konsep kita pertama sebenarnya kita nak tayar besar. Betul. So boleh kita ada lagi low budget lagi, kita ada lagi. Kita ada lagi boleh buat. Okay, kita buatlah. So creating this big bike requires it's not up to your it's up to your pocket, and then up to what you want, what is your desire. For example, if you want the high spec one, you can go for Ducatis, MV Agusta, and then we have the lower spec one like R1 2009 and below. Betul? Tahun 2009 ke bawah. Okay. Betul. Alright, so that is one of the tips if you want to do a big bike concept. I don't know the price in Vietnam, Thailand, and Philippines and Indonesia. We don't know, but that is the price in Malaysia. It's kind of expensive for certain spec, and then it's not really that cheap, but you can get how to say this, murah-murah sikit lah. Get the cheaper one. Get the cheaper one. Okay. Alright. Okay, kawan-kawan, Roy dah explain kat kita. Kita ada dua pilihan. Kalau kita nak bangsawan, kita guna komponen SBK yang terkini. Betul. Kalau kita ada bajet macam saya yang ciput-ciput ni, saya pakai komponen-komponen yang SBK yang terdahulu. Betul. So daripada situ kita dapat mencapai impian. Tak apa, kita pakai spek lama tapi tayar besar. Betul. Right. Saya boleh jamin barang-barang lama saya boleh buat bawah 10K. Sebab Rudy dah cakap tau. All is gold. All is gold. All is gold. Lama kita repair, dia jadi gold balik. OG. Barang-barang OG macam saya lah, saya OG. Okay. Alright. So Abang Jamal, any other question for Abang Roy? Okay. Bila kita sebut pasal SBK ni ataupun GTB ni, dia punya main part atau komponen utama dia mestilah macam arm, rim, P-fork dan fork kan. So macam mana cara kita nak dapatkan bekalan ni, contohnya daripada dalam Malaysia ke atau luar Malaysia ke? Sebab kadang kalau nak dapat part ni memang susah kan. Betul, susah. Macam kita ni basic benda yang kita nak buat, benda tu jadi GTB macam biasalah, fork, rim set, arm, T-fork kan. Benda-benda ni kalau kita nak beli tu kita nak cari seller lah, seller yang baik-baik punya harga. Kalau ada yang barang-barang yang tinggi-tinggi tu kita boleh cari afkat motor dekat Malaysia ni banyak, ada insyaAllah. Kita ambil barang-barang dari Singapura lah. Okay. Itulah. So maksudnya kalau kita ada modal besar, harga kasar yang kita perlu keluarkan berapa, Roy? Harga kalau kasar untuk saya yang, kalau untuk saya, kalau orang kata nak main GTB punya barang SBK original, kalau main set lama, kita boleh bawa 10K kita boleh buat. 10K 10K. Itu memang kalau main barang-barang yang kira agak-agak latest sikit, mungkin kita boleh cuba bawah 15 lah. Macam belakang ni Aprilia set, kita bagi bawah 15. Okay. Siap semua. Yang motor dah set tu nanti kita ada cerita sikit kan? Kita akan review kan? Betul. Okay. Pada kawan-kawan sana tunggu. Nanti akan ada satu penjelasan detail macam mana Roy Garage ni buat SBK untuk GTB cutting standard dengan bajet 15,000. Betul? Okay, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, apakah kaedah modifikasi? Sebab kita kena fikir dari segi keselamatan, kualiti. Sebab kita tak nak bila kita dah modify ni orang kata kita pinggirkan faktor utama tu. Ada tak penjelasan dia, Roy? Okay, ini kira keselamatan dah ni. Ya, betul. Keselamatan ni kebanyakan bila modifikasi fork tu, kebanyakan fork SPK yang kita buat tu kebanyakannya dia keras. Betul tak? Betul. Dan ada yang kemalangan ni, yang ini yang kita elak-elakkan.
Sebab modifikasi fork ni kita kena tengok dari segi dia punya rebound, dia punya spring, valve dia, piston dia, perjalanan minyak hidrolik dalam tu. Macam contoh fork SPK ni dia dapat tampung 200 kilo untuk motor SPK tu. Macam kita ni motor kapcai lah orang kata. Kita kena buat fork tu dapat menampung 100 kilo saja. Sebab tu bila kita pakai jadi lembut. Dan spring tu pun kita order khas dari kilang. Kita order khas dari kilang. Kita bukan pakai fork daripada motor-motor lain. Macam ada yang kata pakai fork spring EX5 tak boleh pakai. Lepas tu So if you want to convert this SBK fork, we have to convert the spring inside. We cannot use the EX5 spring. It must be Superbike. Memang kena Superbike punya spring. Betul. Bukan spring Superbike. Spring Superbike pun kita buka, kita buang lempar je. Memang tak boleh pakai. So okay. Memang tak boleh pakai lah. Memang tak boleh pakai. Superbike spring. Okay. So spring tu kita order special daripada kilang. So untuk dapat menampung. Special order from the factory. Yeah. Okay. Alright. So Abang Jamal. Okay. Roy, ada tak sampel macam mana Roy buat fork dengan T-fork ni? Mungkin orang nak tahu lebih lanjut lagi. Okey, ini benda yang sangat penting lah dan banyak sangat isu dekat Malaysia ni pasal fork. Betul. T-fork. Kita ada pengalaman juga kat sini sebenarnya. T-fork. Okey, untuk T-fork ni kalau boleh bila kita nak pakai fork USD ni. Ini hangatlah ni, memang hot item ni. Abang Jamal pun nak ni, Dalam diam dia. Right, kita PNTP. Dengan kenakan dengan pump ini pula monoblock, ini memang idola orang kata. Ni kira set bangsawan yang bajet tau sebenarnya yang ni. Bangsawan bajet lah. Okey, balik pada T-fork T-fork ni kita modified, kita guna balik yang ini asal, cuma kita tukar tiang ni. Betul. Okey, tiang ni kita orang akan keluarkan dan kita masuk balik tiang motor apa yang nak pakai. Contoh kalau nak pakai Y15, kita ambil tiang Y15, nak pakai dekat RS, kita ambil tiang RS. Dan kita akan punch kat dalam ni. Okey, kadang-kadang dia longgar sebab dia besar. Okey, bila dia besar kita akan tanam besi dalam ni. Lepas tu kita akan press tiang fork daripada motor yang nak pakai tu, kita akan press pakai hidrolik pump yang 20-30 tan punya. Kita tak ada guna skru. Kita tak ada guna skru. Tak ada. Sebab ini sangat penting. Ini sangat penting. Ini nyawa orang, jangan buat main-main ni. Okay, so maknanya you press with a heavy machine. Thumb press 30 tan punya mesin. Ya. So memang memang solid lah Abang Jamal kan? Ya. Memang solid lah. Yang case kita dapat tu satu skru je, betul tak Abang Jamal? Ya, satu skru tu lah. Tak boleh skru. Sebab fork T-fork ni dia menampung beban banyak. Daripada kita, berat badan kita, berat badan motor, dengan impact tayar depan kita langgar jalan lagi. Betul, yes. Ini sangat penting Betul. Okey, T-clamp dah cerita. Yang fork macam mana Roy? Okey, fork pula. Contoh ni fork panjang Nampak Betul. Ini fork standard lah Ni standard. Ni standard belum potong. Ni belum potong. Okey, fork ni kita akan potong ikut ukuran motor yang kita nak pakai. So macam contoh dalam video tu lah Abang Roy. Yes. Dalam video tu dia potong lah. Yang dalam video tu dia dah siap potong dan saya tunjuk lembut dia macam mana. Betul. Kita play sikit tengok. Okey. Rasanya Abang Roy ada hasil tekan-tekan dia. tu. Dia ada tekan-tekan kan. Dia tekan-tekan tu betul. Okey.
So yang ni pakai tu dia. Oh, lembut tu macam mana? Sebelah tangan je tu. Macam OE Aziz, dia punya fork. Jangan main. Sebelah tangan je tu. Okay, fork ni Roy buat semua in-house ke ada combine dengan rakan-rakan yang lain? Okey, untuk fork ni dan T-fork pun saya bagi orang yang terbaik dalam Malaysia rasanya. Tak ada orang boleh buat terbaik daripada dia. Sekejap. The best in Malaysia, Zik. Siapa tu? Yes, So, betul. this fork, okay, actually Roy sent it to one place, one garage, and then he is considered as one of the best in Malaysia. Okay, admit by our friend as well in GTB in Malaysia, right? Ada orang sendiri yang cakap benda ni, okay? Kalau siapa-siapa tak kenal Abang Saipul yang pakai rim carbon tu, dia buat dekat Azim Metal. Betul. Dia buat betul. RZ Metal. RZ Metal dari Banting, dia memang terbaik dalam Malaysia yang saya tahu. Dia ada Bukan saya tahu, ramai yang tahu. dia ada dalam ni kembang ni tadi. Biar. Mana tahu dapat murah. Alright, so there's one place in Malaysia, okay, we call him siapa nama abang tu? Abang Brother Jemol. Abang Jemol. Okay. Jemol. Tapi banyak nama orang panggil. Abang Jeman ada. Namanya Jemol. Jemol. Abang Jemol from Banting, Selangor. So whenever someone wants to do this big bike concept bike, okay, the fork, we recommend you guys to send it there. Hidup Abang Jemol bak kata, and don't worry. Yeah. Zik, the important thing, Abang Jemol is a Javanese. Javanese, betul. Jawa is world. Dia orang Jawa. Sahabat Indonesia kami. Ya, itu dia Abang Jemol adalah dari negeri Indonesianya sendiri ya. Aku juga punya teman family di sana, so bisa bicara Indonesia sedikit. Okay, so itu dia sedikit sebanyak pasal Abang Jemol. Hidup Abang Jemol. Oh, ramai peminat ni. Ramai, cuma dia tak dapat datang je dia. Jauh. Okay, tak apa. Nanti kita boleh review lah Abang Jemol Tak ada masalah. Okay, Abang Jemol. Kita nak tunjuk video pembuatan GTB kata standard ke kita nak terus ada soalan ni? Okay, so kita dah tengok kat sini. Ni motor-motor barang-barang yang dia pakai. Kita nak tanya dekat Abang Roy, ada satu part ni saya berminat nak tanya. Okay, so yang ni bush ni. Bush ni. Kita pakai bush ke pakai washer kat sini? Itu semua bush. Memang bush CNC. Okay, dia sebenarnya untuk rim depannya sub tu, dia pakai for Truno Aprilia. Kaliper sekali. Tapi dia punya rim ni Z8. Rim Z8. Bila rim Z8 ni kita nak muatkan dalam fork tu memang terlalu fit. Orang kata 1mm sebelah, 1mm sebelah saja. Oh, dia memang tak ada gap. Gap dia memang tak ada gap. Dia punya bush pun terpaksa duduk dalam. Okay. Dia ada bush. So kalau kita tengok kat sini, ni adalah T-fork yang dah siap di modified lah. Dekat betul, T-fork dah siap. So dia lock balik lah. Macam dia lock balik. Macam yang kita pakai sekarang, dia lock benda yang sama lah. Sebab dia dalam video tu dalam video tu ada kena potong sikit belah body tu sebab dia akan sangkut pada fork T-fork tu. Kalau kita tak potong, kita ketatkan atas, fork tu dia dah keras tapi sebenarnya dia belum ketat. Okay. So kita cepatkan sikit pada bahagian swing arm. Ni orang-orang nak tahu juga bang. Bahagian swing arm ni. Okay. Sekarang kita ada banyak terima macam orang kata potong arm ni sengit lah, tak center lah. Lepas tu macam mana Abang Roy potong swing arm tu? Okay, kita orang potong swing arm tu, kita berpandukan kepada swing arm original dia. Original Y suku punya swing arm. So kita tahulah kedudukan mono punya bracket dekat mana. Lubang depan potong banyak mana, sengit mana. Kita berpandukan pada original. Okay. So batang sub yang korang pakai untuk sub tu? Korang buat batang sub tu
Kita orang pakai original stub Y suku. Kita orang main bearing. Sebab dalam arm tu bearing. Dia bukan bush mati getah tu tak. Kita orang pakai bearing. So Abang Roy, he's like creating this by using back the sniper arm, sniper sock, and then instead of using that bush, he changed it into bearing by using bearing. Okay. Okay. Ada apa-apa lagi tak pasal mono atau tapak mono macam mana abang buat? Setengah orang dia potong, dia tampal balik. Okay. Tapak mono biasa kita orang buat, kita orang pakai besi. Besi lah. Kita orang buat besi, kita akan buat bracket ke besi dan kita orang akan ikan kat arm. Itu mengurangkan kos daripada wedding alloy. Wedding alloy kan mahal. So kita pakai besi tu lah. So bila kita ada something yang tak kena, kita boleh alih. Tak ada masalah sebab dia besi. Alright. So Abang Roy, ni ada orang tanya rim Z8 macam aku punya lah kan Roy? Api Skuzi. Itu Api Skuzi daripada grup Sekap lah tu. Okay, ni abang Abang Jemur pun dia maksud, saya susu galur dari Kebumen, Jawa Tengah. Dah susur galurnya dari Kebumen, Jawa Tengah ya, Abang Jemur. Okay, Abang Roy, ni ada soalan daripada Tercekik Nugget. Soalan pertama, adakah Abang Roy ada turut serta dalam komuniti GTB? Itu soalan pertama. Okay. Soalan pertama tu saya tak ada. Saya bergerak personal je lah. Saya sendiri, saya dah buat sendiri lah. Cuma kita minat benda GTB ni, kita buat lah. Sebab saya ada barang, saya buat lah. Alright. So apa soalan kedua tu tadi kita dah explain dah macam mana cara Roy buat center. So soalan tu dah dijawab dah. Okey, soalan seterusnya, apa saranan Abang Roy kepada kawan-kawan yang lain supaya tidak mengeluarkan beribu kos untuk setup semula? Kau ngajar Roy ni. Kau ngajar lah ni. Macam mana? Soalan dia? Soalan dia, apa saranan Abang Roy kepada kawan-kawan yang lain supaya tidak mengeluarkan beribu kos untuk setup semula? Setup semula. Dia nak beli saya tu. Dia sebenarnya kita nak buat ni kena cari bengkel yang betul-betul lah. Itu satu lah. Betul-betul mungkin ada pengalaman ke. Saya pun tak ada pengalaman tinggi, tapi basic benda tu saya tahulah. Lagi satu, saya ada partner-partner yang ada kelebihan masing-masing yang datang membantu. Macam Azad Metal, dia memang terbaik. Dia bab center ke, bab potong-potong memang bagi dia. Melambung lagi ni. Sebab dia ada partner juga, member daripada Machine Shop. So boleh berurusan senang. Boleh berurusan kat WhatsApp, boleh nak jumpa ke senang. Saya setuju dengan jawapan daripada Roy Garas ni sebab satu-satu bengkel dia perlu ada beberapa backup dari segi idea, dari segi technical support. Sebab bila kita sebut custom ni bukan hanya PNP pasang lekat. Betul. Kita tak tahu sebab sama ada motor ni sama ada ride pergi kerja ke ataupun ada yang memang kaki lutut lepeh ke. Jadi setiap motor yang kita buat tu kita akan cater untuk dua-dua punya kondisi, sama ada pergi kerja ataupun lutut lepeh. Betul tak? Betul. Okey. Kebanyakan kepada semua orang yang ada dalam ni, korang boleh share gambar korang dekat messenger kami. Okey, untuk pengetahuan korang, media partner kami Artistic TV adalah platform untuk streamer macam kami, okey, untuk mempromosikan program-program ni. So siapa yang ada gambar Y suku, korang tak kisahlah tayar kecil ke tayar besar ke, tak ada tayar ke, korang share je dalam messenger. Nanti kami akan repost. Jangan risau. Okey, Abang Jamal, boleh Ya, saya. Okey. Sekarang ni dari segi teknikal kita dah cerita, Roy dah explain. Dari segi aspek keselamatan, dari segi main komponen untuk buat DTB dan juga dia punya budget. Sama ada nak budget yang terkini 15K
ataupun bajet yang terdahulu di bawah 10K. Boleh tak kita tunjuk Zik Ada, saya cepat. projek. Yes, projek yang terkini yang yes. Ini dia. Ini standard gila. Ini bajetnya. Ini Abang Jamal. This bike actually using its own standard fork. Yes. Motor ni dia pakai standard fork dia sendiri. Nampak tu? Ini from SIM VF3 kan? VF3i. So, okay. Boleh terangkan tak macam mana boleh support? Setengah orang dia cakap, tak patah ke pakai fork standard ni? Okay, dia fork standard ni mesti kuat lah. Dia mesti kuat. Sebab dia memang daripada ori motor kan. So, macam kita buat double disc ni, fork yang belah kanan tu kita letak belah kiri juga. Maknanya dua-dua belah kanan. Oh, maknanya dua-dua belah kanan lah. Dan dia pakai rim pun CV4 tu. CV4 VTEC. Depan bukan VTEC lah. Depan bukan VTEC, dia CV4S. Sebab motor ni perlukan speedo. Alright, perlukan speedo. Okay, sekarang ni saya nak tanya Abang Roy. Berapa saiz tayar? Sekarang ni orang tahu dah standard. Oh, standard pun dah boleh masuk tayar besar. So, berapa saiz tayar depan, berapa saiz tayar belakang? Rim saiz dengan tayar sekali. Okay, untuk motor ni rim depan dia 3.0, tayar 110. Okay. 120 pun boleh masuk tu. Boleh lepas. Boleh. Dan rim belakang 5.0, tayar 160. Okay, 5.0 tayar 160. Okay, kita pergi belakang motor ni. Kita tengok belakang motor ni. Rasanya swing arm standard, betul tak? Bukan, ni dia pakai swing arm CV4S. Okay, swing arm CV4S. Alright. Okay, so kalau macam ni, berapa cost untuk macam ni lah nampak standard? Kalau macam ni, cost memang bawah 5 saya boleh buat. Kenapa? Tapi kena VF3i sajalah. Sebab VF3i saja yang boleh buat fork double disc muat untuk rim 3.0 dan 3.5. Tapi kena SIM lah, senang cerita. Zik. Okay Zik, saya nak tambah. Itu yang saya cakap tadi tu. Bukan kaleng-kaleng punya mekanik yang kita panggil hari ni. Okay bang, kejap. Saya ada announcement. Partner kita dia berbesar hati untuk sponsor pemenang yang send gambar. Ada pemenang Bang Jamal. Oh. Okay. Alright. Saya bagi dia punya syarat-syarat. Share gambar Ysuku RS, tak kisahlah. Motor yang dah di make up. Okay, atau street cup sendiri. Okay, anda di messenger kami, Artistic TV, atau dekat Abah Dahaka pun boleh. Just PM kita orang. Okay, gambar yang terpilih. Okay, ketika akhir live. Ketika akhir live ni, diorang buat terus direct kat sini. Saya pun ada technical support juga bang. Tapi kita jarang berkomunikasi. Diorang tahu. Okay, so yang akan di-announce nanti. Okay, korang akan memenangi RM50 daripada Artistic TV. Macam. Okay, gambar-gambar tu Zik tak kisah GTK, GTB, semua boleh Zik Semua boleh. Mana yang diorang rasa cantik, menawan. Abang Rudi tak boleh lah. Abang Rudi tak boleh lah. Abang Rudi dia tak boleh. Abang Rudi tak boleh. Abang Pian pun dia tak boleh. Rudi presiden tak boleh. Oji tak boleh. Oji dia ada 2-3 nama tak boleh Zik. Abang Rudi, Abang Pian, Abang Chot tidak dibenarkan. Itu Oji. Itu Oji tidak dibenarkan. Okay. Alright. So Abang Jamal, is there anything? So we have a competition. Our international friend, you can send your bike picture as well. Okay. We gonna send you RM50. I don't know how Artistic TV gonna send this. Okay. But they gonna send you money. Prize money to you guys. Alright. Okay. Nugget. Line tanya. Nugget boleh join kontes gambar tak? Nugget. Takkan RM50 pun nak sapu lah. Okay, hadir Babang Junior. Aziz. Abang Pian kata tak aci lah. Nama dia tak ada. Okay.
kita bagi Chan lah, bagi Chan Jerman sementara Jerman. Okey. Sebelum dia bersedih kita bagi Chan Azil. Kita bagi Chan. Okey, Abang Jamal, ada apa-apa lagi nak tanya dekat Abang Roy? Okey, suka juga, tapi ni ada satu lagi soalan ni, Cik. Okey, kejap Abang Jamal. Hantar di sini ke? Hantar dekat mesej. Tekan klik mesej tu. Nanti technical support kita orang akan check gambar korang. Tak ada masalah. Okey? Okey. Kita dah cerita teknikal, kita dah cerita komponen. Okey, kita dah tahu pasal dari segi aspek keselamatan, safety apa semua. Betul. So untuk siap satu GTB yang macam GTB kata standard tu, right? Berapa jangka masa dia boleh siap? Okay, jangka masa dia kita perlukan masa sikit lah untuk fokus. Lepas tu masa tu pun kita nak cari untuk part-part apa yang kita nak pakai. Set ring, GTB, macam-macam lah yang kita nak cukupkan barang untuk jadikan GTB tu. Lepas tu contoh macam bahagian fork tu, kita mungkin ambil masa dalam seminggu ke 2 minggu, kadang sampai sebulan sebab machine shop punya hal lah, mungkin banyak sangat diorang punya job. So dia tak dapat buat kita main cepat lah. So untuk bahagian fork pula, dia kadang ambil masa sebab fork rolling. Fork rolling ni dia rumit. Dia macam buat fork tu dah tak bagi kita nak custom dah. Dia suruh kita pakai ori je. Kalau macam fork Showa, Kayaba tu, barang memang boleh buka dan senang sikit custom daripada rolling. senang Asian punya barang senang custom lah. Tu untuk sweet arm pun kita ambil masa dalam 1-2 hari je. 1-2 hari je. Dia tak ada rumit sangat. Kalau yang rumit tu dalam 2-3 hari, tapi itu tak ada hal lah. Tapi kita orang main konsep, kita kumpul barang-barang GTB dulu, macam sweet arm, fork, T-fork, yang barang-barang yang cukup tu kita dah siap fitting, baru kita customer hantar motor ke kita. Kita tak perlu motor awal-awal. Sekejap. Itu beza dia, Zik. Beza Roy Garage ni, dia siapkan dulu komponen, baru dia suruh kita hantar motor. Jadi sebab tak perlu hantar motor dulu. Jadi motor tu kenapa tu? Ni macam kena tembak kat kepala ni. Okay, buat pada yang tak tahu, saya sendiri yang hantar ke SPD. Okay, so SPD bukan diorang yang minta motor, saya yang gatal pergi hantar. Okay, kita clear dekat sini. Setiap orang, setiap bengkel cara dia lain-lain. Okay, so siapa yang jenis tak sabar, kita ada seorang kat sini jenis tak sabar. Kalau boleh hari-hari dia pergi je kedai tu. Okay, kalau boleh dia pergi hari-hari dia check. Dia tak payah hantar motor dulu Abang Roy. Barang tak payah hantar motor dulu. Dah siap hantar. Okay, I heard that there's package contohnya boleh test ride, tak sedap boleh betulkan balik. Betul? Memang kita orang kalau ada problem kita akan ambil balik. Jangan risau. Sebab kita kalau boleh customer kita tu kita jadikan kawan, bukan lawan. Kita jadikan kawan. Okay, so ni ada soalan daripada Lan. Selama Abang Roy dalam dunia pengubahsuaian motor, apa pencapaian terbesar Abang Roy yang boleh dibanggakan oleh garaj Abang Roy? Apa pencapaian terbesar? Nak ikutkan projek yang orang kata bukan 100% pengubahsuaian, 150% pengubahsuaian. Motor C70, kita buat GTB, bernandikan enjin CV4. Dan motor tu pun dah jalan ke Kelantan, dah jauh-jauh jalan dengan tak ada masalah satu pun. Tak ada masalah satu pun. Tak ada masalah. Yang masalah kat owner je nak upgrade lagi. Okay, Zik. Pian Island Boy ada soalan tu. Dia kata bengkel Abang Roy dekat mana bengkel dekat Kampung Delik. Boleh tengok dekat saya punya Facebook lah, Pengurus Jenazah. Nanti saya buat location kat sana. Okay. Harap Pian Island Boy dapat dengar jawapan daripada Roy Garage tu. Dia lokasi di Kelang Kampung Delik. Yes. Alamaya nama dia ialah Pengurus Jenazah. Daripada situ kita boleh tahu status terkini Roy Garage. Okay. Okay, Abang Jamal ada apa-apa lagi soalan
untuk Ada lagi Zik, ada lagi banyak ada lagi. berjela-jela lagi soalan. Wakil daripada kawan-kawan nak tanya ni. Okey. Okey. Seterusnya Encik Roy. Apa maklum balas tuan punya motor yang terdahulu yang dah ambil motor daripada hasil tangan Roy Garage ni? Adakah yang kata tak bagus? Adakah yang kata puji-pujian? Sebab benda tu sebagai bengkel kena telan semua kan? Betul. Boleh tak Okey, Roy? untuk buat masa ni alhamdulillah lah. Customer banyak percayalah dengan hasil saya. Yang ramai juga yang berpuas hati. Lagi kalau buat GTB ni, diorang banyak puas hati belah fork lah. Memang best dia kata. Memang best. Macam bukan motor GTB je bawa dia kata. Macam motor standard tayar asal. Bila kita buat motor ni dah banyak, mungkin ada juga yang ada masalah. Tapi kita akan repair balik, jangan risau. Kita akan repair sampai benda tu okey balik. Sebab kita ni buat belum tentu semuanya perfect. Ada juga masalah-masalah. Tapi yang penting bukan masalah modifikasi tu yang menyebabkan keselamatan tu terabai. Itu yang sangat penting lah. Buat welding ke apa itu sangat penting. Okay, kita ada daripada Umi Baba dari GTB, saya set up kembali ke standard. Okay, GTB setup daily use by Abang Mat GTB. Abang Mat ni siapa tak kenal, dia pioneer agak lah dalam GTB. Dia kat Melaka. Branch dia kat Melaka. Okay, tak ada masalah. Kita support semua orang kat sini. Ada soalan juga Zik daripada Ayarul. Dia kata satu soalan untuk Brother Roy. Kalau spek 57, saiz poket depan dan belakang berapa yang ngam untuk Lai Cikang V1? Lai Cikang. Jahat. Yes. Okey, dia kalau orang kata nak bagi enjin tu sedap dengan spek GTB tu, kita pakai spek original kilang je. Atau kita turunkan satu atau dua mata cukup. Kira kita tengok motor lah, macam mana motor. Kalau kita dah pakai GTB ni, rotation tayar tu dia dah lain. Dia dah jadi tinggi. So ya ibarat kita dah turunkan spoket tu satu atau dua mata. So kalau berat kita kena naikkan mata lah satu atau dua. Jangan lari banyak satu dua mata je. Okey. Okay, ada lagi tak? Apa benda basic yang nak buat supaya motor Y15 nampak standard tapi tayar besar? Ada pencerahan tak? Ini soalan daripada newbie yang bajet tak keras. Alvin. So dia tanya, ada benda basic yang nak buat supaya nampak standard tapi tayar besar. Okey, dia benda basic tu kita kena buat tayar lah, rim, lebarkan depan belakang, tayar depan belakang besarkan. Lepas tu yang penting nak nampak tu original tu, magap belakang tu kita pakai. Kita ke boleh benda yang tak perlu tukar, kita tukar. Kita biarkan benda tu asal kilang, so nampaklah GTB standard kilang. Jangan terlalu banyak sangat modify. Tapi tayar besar orang Tapi yang penting mat utama tayar besar. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi sembang bincang kita bersama Roy Garage ni ataupun alam maya dia pengurus jenazah. Okey. Apa pesanan Roy Garage ataupun pesanan peribadi Roy pada semua newbie yang nak buat ataupun nak berkecimpung dalam spek ataupun motor GTB ni? Okay, dia pesanan yang pertama ni untuk yang baru-baru nak main ni, kita kena survey lah pada harga part-part yang kita nak pakai tu. Kita tengok part-part apa yang okey dengan harga yang kita ada modal. Kita jangan beli benda yang kita beli nanti kita tak pakai. So jadi pembaziran lah. Pemilihan bengkel pun sangat penting lah untuk elakkan terkena harga yang mahal. Boleh tanya kawan-kawan guru Abadaka mana bengkel yang okey, diorang boleh jawab. Saya tak promote diri saya ikut abang. Orang tanya abang boleh jawab. Kalau Kelang mana? Abang sebutlah saya lah. Okay, kita baca komen sekejap. Brother Topi Hitam, saya tu Brother Topi Hitam, slow lah voice dia. Saya tak boleh buat apa sebab ini mic saya ada. Mungkin nanti Abang Jamal boleh sponsor saya mic, Abang Jamal. Terima kasih. Okey, Zik, kita hampir di penghujung. Okey.
Okey, hampir di hujung Sembang Kencang bersama Roy Garage. Kepada semua rakan-rakan di luar sana yang mengikuti, melayari FB Live bersama Abah Daka Sembang Kencang, pesanan saya is mudah saja. Kalau anda berminat untuk convert Y ataupun RS kepada spek GTB, bolehlah berhubung terus dengan Roy Garage di talian 017-228-2830 ataupun melayari FB Pengurus Jenazah. Ya. Dan saya rasa saya dah mewakili semua soalan-soalan daripada kita punya rakan-rakan di luar sana. Macam mana nak buat GTB, apa komponen, bajet kalau nak bangsawan, barang apa nak pakai, kalau yang mampu milik, barang apa nak pakai. So, pencerahan tu dah ada. InsyaAllah kepada mereka yang masih tak dapat melayari secara live, boleh merujuk kepada YouTube GTB. Dia secara siaran tertunda, Zik. YouTube Abah Daka. Yep, di YouTube channel Abah Daka. Daripada situ bolehlah ulanglah 2-3 kali untuk mendapat jawapan yang Roy Garage dah explain tadi. Betul. So sekali lagi kita orang nak bagi tahu lah, kita orang bagi banyak pilihan. Macam dekat Shah Alam kita ada Abang Rudi kita, dekat Kelang kita ada Abang Roy, dekat area KL kita ada Abang Din. Banyak ni. Dekat Kajang ada lagi. Dekat Kajang ada lagi. Lepas tu area Penang kita ada SPD. So mana-mana tempat yang korang rasa korang nak suruh kami review, kami boleh review, tak ada masalah. Okay. So kita kena tunggu ni pemenang. Sekejap saya tanya technical part sekejap. Ada technical part ni Okey, sementara menunggu jawapan pemenang kepada motor tercantik atau motor yang awesome yang di share oleh rakan-rakan kita, saya nak ingatkan sekali lagi, motor yang untuk for sale tu yang berharga 18K, tapi insyaAllah harga boleh picit lagi, disertakan dengan racing suit yang memang kata orang sesuai, memang wajib untuk mereka yang kaki track lah, yang kaki lutut lepeh. So motor ni pun bukan kaleng-kaleng dia punya owner, daripada tuner Matlin. Okey, yes. Kalau berminat boleh hubungi di talian 019 303 0707. Ada tertera di skrin. Boleh kontak dia, nego dengan dia. InsyaAllah motor ni memang well born. Saya pernah ride dengan dia, dia penyambil selekor memang padu. Masih rindu nak ride ni bang. Okay. So dekat Melaka, tadi saya lupa nak sebut, dekat Melaka pun kita ada Abang Mat Shah. Okay, siapa yang nak buat dekat dia, dekat area Melaka, tak boleh nak hantar ke Abang Roy, boleh hantar ke Melaka, tak ada masalah. Okay. Alright. Sekejap, kita ada lagi 5 minit. Dia akan bagi jawapan dalam masa 5 minit. So, yang mana ada kat sini, korang boleh stay tune. Terima kasih support kami. Tak ada masalah punya. Kita pun support siapa-siapa yang buat GTB ni. Tak ada halnya. Okay. Okay, Alhamdulillah. Yes, betul. Siapa-siapa ada soalan nak tanya lagi? Boleh ni? Sebelum Roy Garage mengundurkan diri, ada apa di soalan? skrin Sembang Kencang, kita ada lagi 2 minit daripada sekarang. Jomlah geng-geng GTB ride bersama Sikap. Boleh, tak ada masalah. Kita orang boleh, tak ada masalah. Tempat lagi dia iklan, Zik. Dia iklan kat situ. Aduh. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Saya rasa kita dah di hampir penghujung sesi kita. Apapun kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Roy Garage. Penjelasan anda dari segi aspek keselamatan, dari segi komponen, insya-Allah menjadi pemangkin atau menjadi rujukan kepada newbie ataupun muka-muka baru yang nak berkecimpung dalam arena GTB.
Dan daripada sini saya conclude bahawa GTB ni kita ada dua pilihan. Kalau kita nak bangsawan, kita guna barang-barang SPK yang terkini. Kalau kita bajet macam saya ni yang agak ciput, saya gunakanlah SPK komponen yang terdahulu. Okay. Betul. Tapi kalau kita merujuk ke bengkel yang tepat, insyaAllah walaupun OG, awesome babe. Masih Awesome, boleh. Awesome. Yep. Okey, terima kasih Rai Garas, kehadiran anda menyerikan lagi sembang kencang untuk hari ini. Zik, ada apa nak cakap, Zik? Kita dah ada pemenang. Okey, Apis Kuzi. Oh, motor dia macam mana, Zik? Boleh tengok motor dia, Zik? Kejap. Alah, kalau saya nak tengok saya kena stop ni. Share screen. Okey, tak apa. Nanti kita akan post. Di dalam FB Abadaka. Betul. Kita akan post di sana. Dia motor dia rim oren Itu saya boleh cerita sikit lah pasal motor dia kalau nak. Boleh. Okey, motor dia tu dia pakai rim 6.0 Saya tak ingat dia pakai Z8 biasanya belakang. Dia pakai rim belakang tu depan belakang. Tapi rasanya depan rim lain. Tapi memang 6.0 depan belakang rim WSBK. Okey. SBK kita dah main SBK punya barang lama dah sebenarnya. Okey. Alright, saya rasa itu saja. Terima kasih Abang Roy kerana sudi datang kat kita punya live. Okey. Terima kasih banyak-banyak juga abang kerana jemput saya, promote saya. Alhamdulillah, sama kita. Sama-sama kita. Next time kita akan ni lah panggil lagi kalau ada apa-apa. Alright. Okey. Okey, terima kasih Abang Roy. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Salam. Waalaikumsalam. Okey. So Abang Jamal, itu sedutan untuk kali ni. Macam mana? Kawan-kawan semua, okey tak okey tu? Kuzi menang. Yes, Kuzi menang. Alright, Kuzi menang. Okey Abang Jamal, saya rasa setakat ni saja untuk episod yang kedua. Okay, thank you so much from Vietnam, Thailand, Philippines. Okay, we tried our best to support all the garage that do custom bike and stuff. Okay, minta maaf kalau ada yang terasa. Okay, minta maaf. We want to apologize if we did something that hurt your feelings and stuff. Okay, so make sure to stay tuned. Next week kita bagi sikit je teaser. Jangan banyak-banyak, sikit je clue tu. Keluar masuk lah. Oh. Okay, so next week, dia keluar lagi. So next week kita akan pergi international. Tak apalah, kita cuba terbaik untuk support sini. Okay, Abang Jamal, ada apa-apa? Any last word? Okay, Alhamdulillah kepada semua yang rakan-rakan yang menyokong live FB Sembang Kencang Abadaka, kita sentiasa akan memberi informasi terkini macam mana, di mana, macam mana kita nak buat DTB, di mana bengkel-bengkel yang sesuai dan juga beberapa faktor terkini dari segi teknikal dan juga komponen. Sebelum saya mengundurkan diri, seperti Aziz juga, saya ingin memohon jadi 10, ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa daripada saya sendiri dan juga mungkin daripada kru-kru Sembang Kencang. Apa yang kita buat hari ini adalah untuk pencerahan, untuk mengupas beberapa isu yang pengguna tidak tahu. Betul. Okay, yes, itu saja kita punya motif hari ini. Okay, alright. Thank you so much everyone for your support. Again, we are sorry if we hurt our feeling. We hurt your feeling, not our feeling. Okay, we don't mind. Okay, but thank you so much. Thank you so much for your support. Daripada geng-geng Street Cup, geng-geng GTB, GTK. Thank you so much. So next week kita akan datang balik. Okay, lebih kuat. Tak ada masalah. Okay, alright. Stay safe, stay home. Jangan pergi mana. Coronavirus is everywhere. Okay, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.